Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani Borneo. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Tiga cabaran utama perlu ditambah baik bagi urus bencana negara. NRDA peruntukkan RM160 juta baik polis sekolah daif di bahagian Limbang. Juga Puteri Sultan Brunei sah diijab kabul. Sejumlah 29 kes atau 11.3% daripada 256 kes positif COVID-19 yang dilaporkan di Sabah hari ini melibatkan individu yang belum menerima suntikan vaksin. Perkara itu disahkan Jurucakap Kerajaan Sabah berkaitan COVID-19, Datuk Seri Masidi Manjun. Tambahnya jumlah kanak-kanak berumur bawah 12 tahun disahkan positif juga tinggi dengan 38 kes atau 15%. Selain itu, satu lagi kluster baru melibatkan institusi pendidikan dikesan di daerah Putatan melibatkan kluster Pandan-Pandan. Ini menjadikan jumlah kluster aktif di Sabah kepada 4 termasuk kluster Jalan Pertukangan di Sandakan, kluster Sungai Trayon di Kinabatangan dan kluster Puri di Ranau. Laporan seterusnya, hari ini satu mesyuarat khas Parlimen berkenaan bencana banjir diadakan di Dewan Rakyat. Pada pembentangan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberitahu kerajaan kenal pasti tiga cabaran utama yang perlu diberi perhatian untuk diperbaiki dan ditambah baik dengan segera bagi pengurusan bencana negara. Katanya ia termasuk pemahaman terhadap arahan Majlis Keselamatan nombor 20 yang disifatkan masih terdapat kelemahan dalam kalangan agensi-agensi berkaitan di peringkat pusat, negeri, daerah, badan berkanun serta swasta. Selain itu, Perdana Menteri berkata wujud kelemahan perintah dan kawalan termasuk ketiadaan agensi pengurusan bencana negara NADMA di negeri dan daerah. Ini menyukarkan koordinasi secara terus dengan agensi-agensi di lapangan. Katanya, kerjasama rapat pelbagai pihak seperti kerajaan negeri dan kerajaan tempatan penting dalam memastikan keberkesanan pengurusan bencana negara pada tahap optimum. Perkara ketiga yang perlu ditambah baik ialah kelemahan pengurusan maklumat dalam pengurusan bencana. Selain itu, jelas Perdana Menteri terdapat segelintir pihak yang terlibat dalam pengurusan bencana tidak mengendahkan amaran cuaca yang dikeluarkan Met Malaysia bagi persediaan menghadapi monsun Timur Laut 2021-2022. Ahli Parlimen Sempurna Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal menyarankan agar penyelarasan yang lebih baik dalam memastikan kesiapsiagaan negara menghadapi banjir. Bekas Ketua Menteri Sabah itu berkata ia termasuk memastikan pengagihan peruntukan yang secukupnya dalam mengatasi bencana alam itu. Beliau turut menegaskan agar kerajaan mengenakan pematuhan yang tegas terutamanya aktiviti pembalakan. Seperti apa yang berlaku di Indonesia. Jokowi sendiri menyatakan tidak ada pengeksportan mineral, harta aset-aset yang ada. Ketegasan daripada pimpinan atas. Kalau di atas itu baik, di bawah ini baik. Percayalah. Ini dalam kita dapat mengurus keadaan yang ada di banyak negara. Bimbang saya masih ingat masa saya timbalan Menteri Pertahanan. Saya tidur di Lebuh Hantu. Saya tidur di Bukit Kayu Hitam malam. Bila saya tidur di Lebuh Hantu, saya tengok macam mana keadaan dia. Buka puasa, kita makan. Saya beritahu dengan Tan Sri Azumi. Waktu itu dia Panglima Angkatan Tentera Sabah Wilayah. Kesian orang-orang Indonesia itu. Makan pun tak ada. Dia rokok saja. Can you call them? Buka puasa dengan kita. Panggil dia. Jangan dia nampak kita makan, dia orang tak makan. Hari ini Indonesia punya border is far much better than us. Dari segi keadaannya. Kita tak ada koordinasi, sudahlah tak ada koordinasi. Tak ada enforcement of law. Dalam perkembangan sama, Ahli Parlimen Bintulu menggesa Kementerian Alam Sekitar dan Air membuat perancangan teliti dalam usaha mendalamkan beberapa sungai di Sarawak. Ia termasuk Sungai Sibiu, Sungai Kemenah, Sungai Rejang dan Sungai Igan. Tambahnya, pendalaman sungai penting bagi memastikan peristiwa air pasang dan banjir kilat tidak berlaku di Sarawak. Saya nak tanya, sama ini Kementerian Alam Sekitar dan Air dan juga EPU. Apa rancangan dan cadangan untuk menyelesaikan Sungai Sibiu,
Bila nak cadang pergi buat hydraulic survey dan bila nak buat mentalangkan ini sungai dan ke mana sungai, termasuk saya punya tuduh punya kawasan itu Sungai Rajang dan Sungai Igan. Bila baru mau buat mentalang. Selain itu, Ahli Parlimen Batang Lupar Datuk Seri Rohani Abdul Karim mencadangkan 11 cadangan dalam 3 tema utama sebagai menambah baik pengurusan risiko banjir. 3 tema ditekankan termasuk accountability dan ketelusan, perancangan guna tanah dan pembangunan, kesiapsiagaan dan pemulihan negara bencana. Cadangan pertama menubuhkan sebuah suruhanjaya siasatan diraja untuk menjalankan penyiasatan berkenaan ketersediaan menghadapi bencana. Cadangan kedua menubuhkan sebuah suruhanjaya siasatan diraja untuk menyiasat secara mendalam tentang faktor-faktor setempat di kawasan terjejas yang memburukkan lagi risiko bencana banjir. Selain itu, beberapa cadangan lain termasuk mengkaji semula perancangan guna tanah negara, termasuk rancangan struktur negeri dan rancangan tempatan dan proses penyahwartaan hutan simpanan kekal HSK di Malaysia. Juga menyegerakan penghasilan Pelan Adaptasi Kebangsaan yang telah dirancang sejak tahun 2015 dan rancangan Malaysia ke-11. Antara lain tambahnya, mengikut hasil perbincangan bersama pakar-pakar setempat di dalam APPGM SDG, terdapat 3 faktor utama berinteraksi antara satu sama lain yang meningkatkan tahap risiko bencana banjir baru-baru ini termasuk perubahan iklim, kesiapsiagaan respons dan perancangan pembangunan. Keselamatan sempadan negara di Sarawak disifatkan pada tahap yang tidak membimbangkan dan berada dalam keadaan terkawal. Menurut Komander Pasukan Petugas Khas NTF Laksmana Madya Datuk Aris Aditan Abdullah, sejak penubuhan NTF pada 6 Mei 2020 sehingga kini, pihaknya berjaya menahan lebih 2,000 pendatang asing tanpa izin parti. Katanya mengenai perpindahan dan pembangunan ibu kota baru Indonesia ke Kalimantan atau Nusantara itu, beliau berkata masih terlalu awal untuk menyentuh soal keselamatan sempadan. I think it's too early to tell, terlampau awal tu untuk kita menjangkakan akan menjadi satu masalah keselamatan. Ya, saya rasa perkara yang kita perlu beri tumpuan lebih adalah mungkin ada masalah pekerja yang tak nak datang lepas ni. Ya, so kita jangan ingat semuanya akan jadi masalah keselamatan, tapi apapun kita mesti ada pengawasan yang terperinci dan kita mengikuti perkembangan semasa dan kita akan buat analisa dari masa ke semasa. Beliau berkata demikian semasa sidang media mesyuarat koordinasi kerjasama Jabatan Agensi Awam dalam aspek keselamatan sempadan wilayah Sarawak di Bilik Mesyuarat Utama tingkat 2 Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Khamis. Penampang menjadi daerah yang ke-20 diisytiharkan kawasan penularan wabak demam babi Afrika ASF di Sabah. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Jeffrey Kitingan berkata virus itu mula dikesan pada 14 Disember lalu dan telah merebak ke 5 buah kampung di Inobong, Sugut dan Koidupan. Kes melibatkan sejumlah 229 khinzir yang diternak penduduk kampung dari 6 pemilik yang berbeza dengan kerugian dianggarkan membabitkan nilai RM115,000. Jeffrey yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah berkata penampang mempunyai 2 ladang ternakan khinzir komersial dengan anggaran sebanyak 2,900 ekor khinzir. Bagi mengelakkan virus ini tersebar ke daerah berhampiran, Kementerian melalui Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS akan menjalankan kempen kesedaran di daerah penampang untuk memastikan rakyat mempunyai maklumat mengenai ASF. Terdahulu, 10 daerah telah diisytihar bebas wabak ASF antaranya Kota Marudu, Pitas, Sandakan, Kinabatangan, Beluran, Telupit, Tongot, Tawau, Lahad Datu dan Sempurna. Sebanyak 67 sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah daif di bahagian Limbang akan dibangunkan dengan peruntukan RM160 juta oleh Kerajaan Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, peruntukan melalui Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA itu dilihat penting dalam usaha beri suasana pendidikan yang selesa dan kondusif. Perbincangan bersama pegawai Jabatan Pendidikan dan guru-guru besar juga telah dilakukan bagi mendapatkan senarai keperluan masing-masing dan akan diselesaikan mengikut keutamaan.
Sebab itu daripada peruntukan NRDA kita agakkan about 160 million Datuk Bai, 160 million. So ini ialah untuk membantu lebih lagi bagi sekolah-sekolah yang ada di bahagian Limbang ini. If I can remember very well, it's about 35 primary school in Limbang district, and we have about 32 in Lawas district. Antara kerja-kerja yang diperlukan sekolah daif ini termasuklah menambah baik infrastruktur sekolah, membina kuartus guru dan membina dewan sekolah. Kerajaan GRS komited dalam menjadikan Sabah sebagai pilihan untuk pelaburan hartanah yang berdaya maju secara komersial serta destinasi menarik kepada pelancongan. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor berkata, kerajaan negeri turut menyokong peranan utama sektor swasta dalam pasaran hartanah. Menurutnya, seperti yang digariskan dalam agenda pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya, strategi ekonomi Sabah adalah untuk mengukuhkan kelompok ekonomi utama. Terdahulu beliau hadir ke Majlis Lighting Up Ceremony Jesselton Quay Central JCQ pada Rabu. Selain itu, Haji Ji berkata JQC yang merupakan kerjasama antara syarikat berkaitan kerajaan GLC iaitu Suria Capital Holdings Berhad dan SBC Corporation Berhad akan menambah satu lagi transformasi kepada landscape bandar. Tambahnya Jesselton Quay dan One Jesselton Waterfront serta pelengkap pembangunan di kawasan sekitar akan mengubah kawasan dermaga ini menjadi satu destinasi yang berwajah baru di kawasan bandar. Angka kematian akibat COVID-19 harus dijadikan pengajaran buat semua, lebih-lebih lagi melihat kepada sambutan Tahun Baru Cina yang akan datang. Adalah penting agar rakyat mematuhi SOP yang ditetapkan, apatah lagi dengan kehadiran varian baru. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian menegaskan Sarawak kini berada di landasan yang tepat untuk beralih ke fasa endemik, namun rakyatnya perlu terus bersabar dan berdisiplin. Hopefully the worst is over and we are living into the endemic, living with the virus into the endemic, but because the virus keep on changing, there's so much unknown and everybody tahan a little bit lah, because last year 4,000 lives we lost, and then I mean I'm very sure each one of us, right, who had lost a friends, a relatives or someone, and that we know, and those lives that we lost, right, we cannot bring them back, and so we are progressively opening out. We are progressively trying to normal. Menurutnya, JPBN Sarawak sudah menerima pemakluman berkaitan SOP Tahun Baharu Cina yang dikeluarkan Kerajaan Persekutuan. Namun perbincangan lanjut akan dilakukan oleh JPBNS untuk menyesuaikan SOP tersebut mengikut situasi semasa di Sarawak. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas Majlis Pecah Tanah SJKC Kainang di Kota Samarahan pada Khamis. Bismillahirrahmanirrahim. Kaulah terima nikahnya Yang Teramat Mulia Paduka Seri Peringatan Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah dengan maharnya RM1,000 tunai. Puteri kedua bongsu Sultan Brunei, Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah bersama Puan Hajah Mariam, Pangeran anak puteri Fazilah Lubabul Bolkiah selamat diijab kabul dengan Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi pada petang Khamis. Dengan sekali lafaz, Puteri Fazilah bergelar isteri kepada Awang Abdullah Nabil dalam majlis istiadat nikah di Raja Brunei yang berlangsung di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Majlis istiadat perkahwinan di Raja Brunei itu berlangsung selama 10 hari dengan dimulai dengan majlis istiadat bersuruh diraja pada Ahad lalu di Istana Nurul Iman. Pasangan mempelai diraja itu ditunangkan pada Selasa lalu dalam majlis istiadat menerima tanda diraja dan pertunangan diraja. Selepas majlis akad nikah, ia akan diteruskan dengan istiadat bersanding pengantin diraja di Balai Singgasana Indra Buana, Istana Nurul Iman pada Ahad ini. Ia kemudian diteruskan dengan majlis persantapan diraja dan majlis istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga di Darussidik Jerudong. Majlis diakhiri pada Selasa depan dengan istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan. Dan Kementerian Istiadat akad nikah diraja ini ialah
Itu sekian Awani Borneo. Assalamualaikum, salam hormat.